Oke, murid-murid, kita teruskan bahagian yang seterusnya, bahagian kedua, di bawah tajuk yang sama, penatulan logik. Baik, cikgu ulang sedikit. Hujah deduktif. Hujah deduktif, proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Ingat murid-murid, premis umum kepada kesimpulan khusus. Premis umum, kesimpulan khusus. Hujah induktif, proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Premis khusus kepada kesimpulan umum. Premis khusus kepada kesimpulan umum. Hujah induktif. Baik, untuk kali ini bahagian kedua, standar pembelajaran menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah deduktif. Kata kunci di sini yang pertama, menjustifikasikan kesahan hujah deduktif. Kemudian seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Kata kunci yang kedua sini ialah menentukan sama ada hujah sah itu munasabah. Baik, murid-murid. Di sini kita ada satu jadual. Jadual ini sangat pentinglah untuk kita rujuk. Ada 3 bentuk, bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Bentuk 1. Oke, kita lihat ada 3 bahagian, premis 1, premis 2, kesimpulan. Jadi bentuk 1, premis 1, semua pernyataan A ialah pernyataan B. Premis 2, pernyataan C ialah pernyataan A. Kesimpulan, pernyataan C ialah pernyataan B. Jadi ini biasalah. Yang paling penting di sini tipsnya ialah premis 1, premis 2 dan kesimpulan setiap pernyataan ini tidak sama. Kalau kita lihat premis 1 pernyataan ini A, B, premis 2 C, A, kesimpulan C, B. Jadi ketiga-tiga ini tidak sama. Jadi tipsnya mesti tidak sama. Oke, kita lihat bentuk yang kedua. Premis 1, jika pernyataan P, maka pernyataan Q. Premis 2, pernyataan P adalah benar. Kesimpulan, pernyataan Q adalah benar. Ingat murid-murid, bentuk 2. Okey, kalau diberi pernyataan P, maka Q, P adalah benar, maka kesimpulan dia adalah benar. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini pun ketiga-tiga pernyataan ini adalah tidak sama. Okey. Kita tengok bentuk yang ketiga. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, bukan Q adalah benar, dia ada perkataan bukan. Atau kadang-kadang menggunakan perkataan tidak. Kesimpulan, bukan P adalah benar. Ingat murid-murid, kalau dalam premis 2, bukan Q, maka kesimpulan dia bukan P, pernyataan P. Jadi ini adalah bentuk ketiga. Okey, jadi ingat walaupun di sini jika P maka Q, walaupun dia letak jika P maka Q, sini ada perkataan bukan atau tidak, maka kesimpulan mesti bukan atau tidak. Jadi ini sangat penting murid-murid, karena ingatlah untuk hujah deduktif. Okey, hujah deduktif yang sah. Baik, kita lihat di sini. Premis 1, semua pelakon pandai menari. Semua pelakon pandai menari, hujah deduktif. Premis 2, Jasmine ialah pelakon. Jasmine ialah pelakon. Jadi kesimpulan dia, Jasmine pandai menari. Jadi cikgu ingin tanya kamu, adakah setiap pelakon itu pandai menari? Atau sebaliknya, adakah setiap penari itu pandai berlakon? Walaupun kalau kita lihat pernyataan di sini adalah sah. Okey, sah. Okey, kesahan dia. Okey. Jadi tidak semestinya dia adalah yang ini, munasabah. Munasabah. Okey, kita lihat bahagian seterusnya. Okey, hujah di atas tidak sah. Ingat, hujah di atas tidak sah kerana tidak mematuhi ketiga-tiga bentuk deduktif yang sah. Maka premis yang benar tidak menjamin kesahan. Ingatlah murid-murid,
premis yang benar tidak menjamin kesahan suatu hujah. Okey, kemudian kesahan suatu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah tersebut, bukan berdasarkan kebenaran premis atau kesimpulan. Ingat murid-murid, kesahan suatu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah, bukan berdasarkan kebenaran. Okey, kita lihat tadi memang ada kebenaran di sini, tetapi tidak ada kesahan. Seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi lah. Okey. Baik, kita lihat contoh 17, ada 6 contoh di sini. Okey, kita lihat satu-satu. Premis 1, semua gandaan 16 ialah nombor genap. Premis 2, 64 ialah gandaan 16. Jadi murid-murid bolehlah guna kalkulator. Cuba tekan 16, okey, kuasa 16 tambah 16, okey, kemudian tambah lagi 16. Adakah dia mendapat nombor 64 ni? Sebenarnya boleh ya. 16 tambah 16 tambah 16 tambah 16. 16 tu ada 4 kali lah. So kita dapat 64. Okey, jadi betul lah kan? Benar. Kesimpulan, 64 ialah nombor genap. Adakah 64 ni ialah nombor genap? Okey, kita lihat penyelesaian. Penyelesaian contoh A, sah dan munasabah. Sah dan munasabah sebab semua ini kenyataan dia benar dan sah dan munasabah. Semua benar. Okey. Baik, kita tengok contoh B. Premis 1. Semua bola keranjang berbentuk sfera. Benar, sah dan munasabah kan? Okey. Premis 2. Bumi berbentuk sfera. Bumi berbentuk sfera. Ini juga adalah benar kan? Okey. Kemudian kesimpulan. Bumi ialah bola keranjang. Lucu kan? Cikgu pun nak ketawa ni. Kesimpulan, bumi ialah bola keranjang. Okey, kita lihat jawapan penyelesaian. B tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk hujah deduktif yang sah. Ingat tu, tidak mematuhi hujah deduktif yang sah. Tidak munasabah kerana kesimpulan adalah palsu. Jadi dia ada dua di sini. Pertama, tidak sah, tidak mematuhi hujah deduktif yang sah. Okey, kemudian yang kedua, tidak munasabah. Okey, sebabnya kesimpulan dia adalah palsu. Okey. Boleh faham murid-murid? Baik, kita tengok contoh C. Premis 1. Jika W lebih kecil 9, maka W lebih kecil daripada 19. Cuba kita fikir, adakah W ni kalau kecil daripada 9, dia mesti juga kecil daripada 19. Kemudian premis 2. 4 lebih kecil daripada 9. 4 lebih kecil daripada 9, logik lah kan? Okey, kesimpulan 4 lebih kecil daripada 19. Okey, kita lihat dia punya penyelesaian. Okey, untuk soalan C, pernyataan tu adalah sah dan munasabah. Semua adalah sah dan munasabah untuk premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Semua ni adalah sah dan munasabah. Baik, kita lihat contoh D. Premis 1. Jika A bukan atau tidak sama sifat, maka AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Okey, panjang sikit lah kan? Okey, ingatlah A bukan ataupun tidak sama sifat. Kemudian premis 2, A bukan atau tidak sama sifat. Okey, kesimpulan AX kuasa N tambah BX tambah C ialah ungkapan kuadratik. Okey, jadi biasanya yang N ni ialah kuasa 2 lah. Kuasa 2. Okey, jadi kita lihat penyelesaian.
Okey, soalan D. Sah tetapi tidak munasabah kerana premis 1 dan kesimpulan tidak benar. Okey. Kita lihat. Okey, semua pernyataan di sini adalah sah, tapi pernyataan premis 2 tidak benar, merujuk kepada kesimpulan juga tidak benar. Okey. Baik, kita lihat contoh 17. Contoh 17i, premis 1, jika K boleh dibahagi tepat dengan 8, maka K boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey. Premis 2, 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 8. Okey, cuba kita buat pengiraan guna kalkulator. Betul ke tidak? 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 8. Okey, betul lah kan? Okey. Kemudian kesimpulan 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4. Okey, cuba ambil kalkulator dan kira. Adakah 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 4? Okey, jawapan dia salah kan? Okey, kita lihat penyelesaian di sini. Okey, penyelesaian I tidak sah kerana tidak mematuhi hujah deduktif yang sah. Tidak munasabah kerana kesimpulannya palsu. Okey. Jadi ingat, dia ada dua perkara di sini. Tidak sah, tidak mematuhi bentuk hujah deduktif. Okey, sebab dia bukan daripada umum kepada khusus kan. Okey. Jadi lepas tu tidak munasabah. Tidak munasabah kerana kesimpulannya palsu. Okey. Kesimpulan sini ialah palsu lah. Sepatutnya boleh dibahagi tepat kan. Baik, contoh 17F. Premis 1, jika K ialah nombor genap, maka K tambah 1 ialah nombor ganjil. Okey. Jika K ialah nombor genap, maka K tambah 1 ialah nombor ganjil. Cuba kita fikirkan, satu nombor genap K, kita gantikan nilai K dan tambah 1. Adakah dia nombor ganjil? Kemudian premis 2, 8 tambah 1 ialah nombor ganjil. Coba kita kira sendiri, adakah 8 tambah 1 ini akan menghasilkan nombor ganjil? Dan kesimpulan 8 ialah nombor genap. Okey, kita lihat penyelesaian di sini. Baik, jawapan soalan F tidak sah tetapi munasabah kerana tidak mematuhi bentuk hujah deduktif yang sah. Okey, ingat dia tidak mematuhi bentuk hujah deduktif, maksudnya dia bukan daripada umum kepada khusus. Okey, ingat umum kepada khusus. Okey, jadi ini dia. Okey, kita lihat pernyataan ni dia lebih kepada khusus, kemudian kepada umum kan. Jadi dia terbalik lah. Baik. Okey, jadi ini adalah contoh 17 dan seterusnya. Cikgu harap kamu faham. Kita cuba buat praktis kendiri 3.2b dalam buku teks soalan 1 hingga soalan 10. Okey, jika ada soalan nanti bolehlah PM dengan cikgu. Okey, terima kasih.